Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita ingin bersama-sama mengulang kaji mengenai aspek 4.41 guru sebagai pendorong minda. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai guru sebagai pendorong minda adalah, okey, mari kita tengok bersama-sama. Di sini ada beberapa aspek dalam mendorong minda, iaitu merangsang murid berkomunikasi, merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, mengajukan soalan, mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin, menggalakkan murid mengemukakan soalan, menggalakkan murid memperoleh pengetahuan kemahiran secara sendiri. Adakah kita sebagai seorang guru telah mampu untuk mendorong anak-anak kita dari segi yang telah disenaraikan ini? Okey, mari kita bersama-sama mengulang kaji sekali lagi. Untuk petak ini adalah petak untuk tahap tindakan, sama ada kita ada melakukan atau tidak. Maksudnya kita ada melaksanakan ke tidak mendorong minda murid. Maksudnya di sini sama ada 1 ataupun kosong saja. Jika ada, maksudnya semua ini kita akan layak untuk mendapatkan 1. Okey. Jadi di sini hanya 1 ataupun kosong. Jadi saya rasa semua rakan guru memang layak untuk mendapat 1 di sini sekiranya melaksanakan keseluruhan ini. Cuma dari segi kualiti, adakah kita sebagai guru layak untuk mendapatkan kualiti 4? Apakah yang dikatakan sebagai kualiti 4 untuk 4.41 guru sebagai pendorong minda? Mari kita tengok. Adakah berdasarkan objektif pembelajaran? Adakah mengikut pelbagai aras keupayaan murid? Adakah secara berterusan? Maksudnya secara berterusan tu adakah sepanjang pembelajaran kita mampu untuk memenuhi aspek yang berada di atas. Okey, mari kita tengok bersama-sama apa yang dikatakan sebagai murid merangsang murid berkomunikasi. Okey. Apa yang dikatakan sebagai murid merangsang murid berkomunikasi adalah kita mengungsikan objektif OPKK di dalam kelas, menggalakkan murid berkomunikasi secara aktif, memberi soalan dalam bahasa yang mudah dipahami, merangsang murid berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan teknik penyoalan dan bahan. Okey. Kemudian, apa yang dikatakan sebagai merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran? Menggalakkan murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran, pastikan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif menyumbang ke arah pencapaian objektif. Maksudnya bukannya kita buat aktiviti itu sekadar untuk memenuhi PAK 21 contohnya. Anggap andaian kita begitu kan. Sebab sebenarnya PAK 21 ini adalah 4K ataupun 5K 1N. 5K 1N. Rasanya semua guru telah menguasai 5K 1N tersebut. Menerapkan semangat berpasukan, melaksanakan pelbagai kaedah pembelajaran secara kooperatif dan secara konsisten. Itu yang dikatakan merangsang murid berkolaboratif. Kemudian mengemukakan soalan menjurus ke arah pemikiran kritis, sentiasa mengemukakan soalan 5W 1H secara terancang. Sebenarnya kadang-kadang rakan guru ni oleh kerana sudah pada saya rakan guru memang sangat hebat, kita tidak sedar bahawa kita sudah biasa bertanya soalan mengapa, bagaimana. Maksudnya kita di bibir-bibir kita, kalau masa mungkin mula-mula kita berlatih, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan kepada kita. Kita akan bertanya murid, mengapa, bagaimana. Bukan kita tanya, apakah jawapan. Maksudnya apakah jawapan itu kita harus ubah? Bagaimana? Bagaimana mendapat jawapan begitu? Kan? Okey, mencerakinkan soalan kebat, maksudnya kita boleh mencerakinkan soalan kebat mengikut aras keupayaan murid supaya dapat dipahami. Maksudnya kita boleh memberikan soalan kebat yang berbeza-beza aras kan? Ada aras, kita tengok kalau kelas itu arasnya rendah, kita bagilah soalan kebat yang beraras rendah. Okey. Seterusnya, kita tengok mengajukan soalan yang menjurus ke arah pembuat keputusan dan penyelesaian, menggalakkan murid untuk kenal pasti masalah dan alternatif keputusan, mendorong murid untuk memberi idea menyelesaikan masalah, menggalakkan murid menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah. Jadi kita gunakanlah, kita cubalah, kita berlatih bagaimana kita mau mencapai ini, yang mengajukan soalan menjurus ke arah membuat keputusan ini. Okey, seterusnya kita tengok mewujudkan peluang untuk murid memimpin.
Jika kelas itu memang ada kumpulan, automatically memang kita akan mewujudkan peluang untuk murid memimpin, beri peluang kepada murid sentiasa membuat tugasan kumpulan, melantik ketua kumpulan, mendorong murid bekerja secara pasukan. Itulah pentingnya kumpulan di dalam kelas ya. Kemudian menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Sekali lagi mendorong murid mengajukan pelbagai soalan 5W1H. Menggalakkan penilaian kendiri untuk menilai tahap kepahaman murid. Nampak tu, menggalakkan penilaian kendiri, okey. Dan seterusnya, menggalakkan murid memperoleh pengetahuan secara kendiri, menggalakkan murid memberi pandangan secara kendiri, memastikan murid mendapat maklumat awal daripada pelbagai sumber sebelum sesi PDPC. Jadi rakan guru sebenarnya flip classroom kalau kita pernah dengarkan itu juga di antara cara-cara untuk murid memperolehi pengetahuan kemahiran secara kendiri. Itu salah satu kaedah yang boleh digunakan di dalam kelas. Okey. Jadi kita teruskan kepada contoh-contoh guru sebagai pendorong minda. Okey, contohnya ini ya. Mari kita tengok contoh guru sebagai pendorong minda. Sebentar. Okey, kita tengok bersama-sama. Cikgu sekarang ni, mau kamu pertahankan jawapan kamu lah. Kenapa jawapan kamu 3 kumpulan sama berbanding jawapan kumpulan Hanif tadi? Walaupun murid-murid ini setelah memberikan jawapan, guru tetap masih bertanya mengapa, bagaimana kepada murid. Kenapa diorang pembuktian? Oh, disusu. Sepatutnya disusu? Sepatutnya ada 15 orang. Bukan 15 orang. Penjelasan kumpulan Hanif. Dalam soalan ada dinyatakan 15 orang itu minum susu saja. Yang 15 orang itu dia cakap dia suka minum susu tapi dia tidak cakap sahaja. Jadi kami masukkan dia dalam golongan yang tengah-tengah itu. Okey, kumpulan sana, Maisarah. Penjelasan kamu kena nih pertahankan nih jawapan kamu ketiga-tiga kumpulan. Kenapa dorang tidak letakkan 15 dalam susu sana? Sedang dalam video ini guru tersebut berjaya mendorong minda murid untuk berkomunikasi. Walaupun jawapan telah ada, tapi maksudnya dari soalan kenapa itu guru berjaya mendorong murid untuk berkomunikasi dan berani untuk menyampaikan pendapat. Okey, mari kita tengok video seterusnya. very good. What do you ask? Okey, walaupun aktiviti ni agak perlahan, tapi guru ini telah berjaya mendorong minda murid untuk menyoal rakan-rakannya walaupun kemahirannya masih kurang, tetapi ini sesi berlatih. Inilah gunanya kita sebagai FESI dapat membantu murid-murid kita membina keyakinan diri, dan di sini sebenarnya sudah ada berlaku pentaksiran dan berlaku secara tidak langsung murid sebagai pembelajar yang aktif. The customer. Ask the customer. What do they like to eat? What do you like? I like chicken rice. Very good. Dan bagaimana berlakunya guru sebagai pendorong minda? Ini berlaku daripada apa yang telah guru itu rancangkan. Maksudnya daripada pembinaan RPH di situ 4.1. Betapa penting 4.1 untuk menghasilkan PDP yang sangat menarik di dalam kelas. Okey, ini contoh kedua. Mari kita tengok contoh yang ketiga. Assalamualaikum dan selamat. Dia? Sarungnya pun guna kotak dan gam saya lakar dulu. Oh, lakar dulu. Okey, ada guna warna? Ada. Okey. Tengok lekuk dia.
Besarnya keris. Okey. Okey. Jadi berapa ni? Bagi A. Fizik kenapa? Okey. Zikri kata A. Kenapa A, Zikri? Hiasan dia. Okey, ada hiasan. Okey, cantik ya. Ada yang terkena hitam-hitam sikit. Oh, okey. Tengok sebelah. Ada yang terkena hitam-hitam sikit sebelah. Okey, jadi bagi A sebab hitam-hitam. Oh, A je. Okey, jadi tak boleh bagi A+. Ada sedikit lah kecacatan. Kenapa Ashraf tak color di atas ni? Warnakan supaya hitam-hitam tu tertutup. Tak sempat. Okey, lain kali kalau macam ada kecacatan, kita boleh tindan dia dengan guna warna. Danish ada nak cakap? Ada nak cakap? Tiada. Okey, jadi kita Nampak dalam sesi ini guru berjaya mendorong minda murid berdasarkan apakah aktiviti yang telah dirancang oleh guru ini. Jadi maksudnya tahniahlah kepada guru ini kerana walaupun dalam proses belajar maksudnya sebenarnya guru ini telah memberikan satu impak yang tinggi terhadap murid di dalam kelas kerana guru ini memberikan peluang kepada murid untuk memberikan idea dan memberi peluang murid untuk menilai rakan-rakannya, dan untuk menilai itu mestilah murid itu kena berfikir kan macam mana untuk memberikan penilaian kepada rakan-rakannya. Jadi sememangnya semua guru yang ada di Labuan ini sangat hebat dan tinggal kita mengeluarkan lagi mungkin yang ada yang tersimpan. Jadi kita gunakanlah apa sahaja yang telah yang ada dalam diri kita untuk disampaikan kepada rakan-rakan, kepada murid, dan supaya kita berjaya menjadi seorang guru dan seorang festi kepada murid-murid kita di dalam kelas. Dan kita tengok seterusnya aktiviti yang video yang contoh terakhir. Okey, dalam aktiviti murid ini kita nampak bagaimana yang dikatakan sebagai guru sebagai penerung minda. Sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan oleh murid ini adalah berdasarkan inovasi yang telah telah berjaya dibuat oleh salah seorang guru di sekolah ini, di mana lembaran kerja itu terhasil daripada inovasi yang dicipta dan akhirnya berjaya mendorong minda murid untuk belajar sifir dengan mudah. Maksudnya kebanyakan mungkin ada pendapat bahawa murid kena hafal sifir. Berbagai-bagai pendapat lah. Kalau pendapat saya secara personal, saya adalah guru matematik. Pada saya ada murid yang boleh menghafal, ada murid yang tidak boleh menghafal, dan ini adalah salah satu cara kita menjana ataupun memupuk minat murid yang tidak suka menghafal sifir untuk belajar sifir. Jadi apakah tidak bersalah sekiranya murid itu tidak hafal sifir tetapi dia menggunakan kaedah lain untuk memahami sifir dan akhirnya dia akan menyati sifir tersebut tanpa menghafal. Jadi maksudnya pentingnya inovasi itu untuk mendorong minda murid di dalam kelas. Okey, jadi untuk aspek 4.41 untuk sesi ini rasanya telah selesai. Jika rakan-rakan guru ada permintaan, ada yang ingin minta saya bantu, bolehlah memberitahu kepada saya. Okey, jadi semoga sesi ini dapat menambahkan lagi ilmu kita mengenai 4.1 iaitu guru sebagai pendorong minda di dalam kelas. Jadi kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terima kasih semua.